Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cungkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak juga ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah komen, like, share dan subscribe untuk channel ni. Akak doakan agar kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik dan dilimpah ruahkan rezeki. Ini insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini akak akan kongsikan beberapa kisah seram yang akak petik dari sebuah blog. Kalau korang nak dengar sampai habis, korang boleh stay dengan akak. Jom layan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Okey, untuk kisah yang pertama ni, dia more tu kepada hijab terbuka tau. Jadi, akak nak bagi tahu pertama sekali tujuan penulis ni menulis kisah ni bukanlah niat dia nak memalukan sesiapa pun. Sekadar ingin mencari jawapan atas kemusykilan dengan apa yang berlaku kepada dia. Macam tu lah. Okey, penulis ni dikenali sebagai Nadiah. Nadiah dia pernah study tau dekat IPT. So, semasa Nadiah belajar dulu, dia tinggal sebilik dengan beberapa orang perempuan. Salah seorangnya dikenali sebagai Najwa, bukan nama sebenar. Jadi, bila mereka ni, maknanya Nadiah dengan rakan-rakan serumah ni, dia kenal dengan Najwa. Pada awalnya, semuanya nampak macam normal. Okey, tak ada apa pun yang nampak macam pelik ke apa, memang tak ada. Najwa ni pula, dia tak adalah terlalu peramah ke, terlalu pendiam ke. Dia biasa-biasa sahaja. Bila Nadiah dan rakan-rakan dia bersama dengan Najwa ni, tak ada apa yang ganjil. Setelah beberapa minggu Nadiah kenal dengan Najwa, pada suatu hari dengan tiba-tiba je Najwa bagi tahu kepada Nadiah ni, sebenarnya hijab Najwa ni dulu pernah terbuka tau. Lepas tu hijab dia ni tak ditutup sepenuhnya. Macam tu lah. Jadi Nadiah faham tau apa yang cuba dijelaskan oleh Najwa. Tapi Nadiah bagi tahu pada Najwa, dia tak pernah mengalami perkara-perkara macam tu. Dia tak boleh tengok benda gaib sebab dia normal, hijab dia memang tak terbuka. Jadi dia cuma boleh kata kepada Najwa ni, dia cuba untuk memahami Najwa. Macam tu lah. Jadi kata Najwa dulu masa dekat sekolah menengah berasrama penuh, ada kejadian histeria. Najwa ni antara salah satu budak yang histeria dan dirasuk. Kata dia pula lagi, dulu dia ingat masa tu kan ada makhluk berbulu akan memandang dia tau dari satu sudut bilik asrama. Macam tu lah. Makhluk tu besar, lepas tu tinggi, tak berpakaian, hanya bulu panjang. Lepas tu makhluk tu berwarna hitam, bulu dia hitam lah, menutupi badan dia. Lepas tu bermata seperti manusia, cuma beza mata makhluk tu bulat, terbeliak dengan besar, mulut pula terlopong dengan lidah terjulur keluar. Lepas tu dengan tiba-tiba je makhluk tu senyum sambil menyengitkan kepala macam tu. Kemudian makhluk tu dia berjalan perlahan-lahan menuju ke arah Najwa. Lepas tu tiba-tiba hilang. Bila Najwa pandang sekeliling, dah tak ada. Makhluk tu tak ada. Tapi bila Najwa pandang balik semula ke sudut yang sama, tiba-tiba makhluk tu muncul tepat di hadapan muka Najwa. Najwa kebetulan masa tu dia bau sangat busuk, seperti bau bangkai. Dia pun meronta-ronta semua
Selepas tu dia tak ingat dah apa yang berlaku. Dia cuma ingat balik selepas tu dia dikelilingi oleh ustazah. Lepas tu orang memang ramai sekeliling dia. Kata dia lah, kata Najwa, selepas peristiwa tu dia asyik ternampak bayangan makhluk tu dekat semua tempat tau. Pergi mana-mana dia mesti nampak bayangan makhluk tu. Makhluk tu dia tak muncul macam dulu yang dia nampak sebelum tu. Tapi Najwa kata dia boleh nampak bayang-bayang kelibat. Lepas tu dia boleh bau bau yang busuk kalau benda tu ada tau. Maksudnya kalau ada something lah, dia boleh nampak macam tu lah. Jadi Nadiah ni dengan rakan-rakan dia memang mula rasa takut bila dengar cerita dari Najwa ni tau. Dan lepas tu mereka tak berani nak ke mana-mana keseorangan, mana seorang diri tak berani tau. Jadi Nadiah pun takut juga. Tapi dia pakai logik akal lah. Dia fikirkan perkara yang logik untuk menangani rasa takut tersebut tau. Semenjak Najwa cerita tentang hal tersebut, Nadiah ni dia perasan Najwa mula berperangai aneh. Kadang-kadang bila mereka sedang duduk di dalam bilik ramai-ramai macam tu, dia akan memandang ke tingkap macam tu. Depan akak sekarang tingkap tau. Dia pandang ke arah tingkap tu dengan sangat lama. Macam tenung lah dekat tingkap tu tau. Jadi mereka pun tanyalah kepada Najwa, Najwa, engkau dah kenapa pandang tingkap lama-lama macam tu? Lepas tu Najwa pun dia jawab lah, tak ada apa-apa. Macam tu lah. Dia macam masih nak menyuruhkan sesuatu. Bila mereka mula rasa takut, dia akan alihkan topik kepada perkara lain. Lepas tu dia akan pandang lagi sekali ke arah tingkap. Kemudian dia cakap, dah pergi pun. Kadang-kadang Najwa ni dia tiba-tiba je kan dia bagi tahu kepada rakan-rakan dia ni. Dia cakap, korang kalau korang dah buang benda tu, maksudnya tualan wanita tu lah, buang dalam tong sampah, korang ambil balik semula. Lepas tu korang basuh balik semula sebelum korang ni buang balik semula dalam tong sampah. Sebab dia ada nampak ada makhluk dia terhidu-hidu dekat tong sampah tau. Korang boleh bayangkan tak betapa takutnya budak-budak perempuan dalam rumah tu bila dengar Najwa cakap macam tu. Kalau mereka berjalan dekat kampus lah, Najwa ni dia akan berhenti berjalan tiba-tiba tau. Lepas tu dia minta mereka ni supaya stop berjalan, berhenti juga. Lepas tu barulah dia akan bagi mereka ni jalan. Bila mereka ni tanya pada Najwa, Najwa dah kenapa pula kau suruh kita orang stop kan? So Najwa akan cakap ada benda besar nak melintas, macam tu lah. Kadang-kadang bila mereka ni keluar pagar rumah sewa, dia kata pandang je kat bawah, jangan pandang kiri, pandang kanan, pandang atas tau. Sebab ada benda bertenggek dekat atas pagar jiran sebelah. Sambil memandang mereka ni, kadang-kadang bila mereka tidur, dia akan bangun tiba-tiba si Najwa ni. Lepas tu dia suruh mereka semua ni, korang tengok dekat dinding, korang jangan tengok kat depan. Sebab ada benda sedang mencongok depan muka korang semua masa korang tengah tidur. Boleh imagine tak? Diorang tak nampak pun, cuma Najwa je nampak. Tapi Najwa ni boleh bagi tahu macam tu, bagi tahu macam ni. Kadang-kadang Najwa akan terwek sebab dia macam nak muntah lah. Sebab dia dah bau bangkai, bau busuk. Sambil-sambil dia tutup hidung tu, sambil-sambil dia suruh mereka semua ni bacakan surah-surah yang mereka ingat, yang mereka boleh baca. Sebab dia kata ada benda menyinggah di kawasan mereka ni. Lepas tu benda tu memang berbau busuk. Macam tu. Macam-macam lagi perkara menakutkan yang Najwa beritahu pada mereka ni. Dia siap bagi tahu lagi sebenarnya benda tu ada kat mana-mana. Jadi tak kira lah dekat mana pun benda tu akan ikut pada mereka ni. Cuma mereka je yang tak nampak. Najwa boleh nampak. Najwa cakap lagi, dia beritahu kepada mereka semua tu sebab dia sayangkan mereka. Dia tak nak benda tu macam berdendam dengan mereka ni. Lepas tu benda tu tiba-tiba pula tersuka kepada salah seorang daripada mereka ke, macam tu. Kira macam dia anggap diri dia penjaga lah kepada mereka semua ni. Lama-lama kan mereka ni dah lali dengan benda macam tu. Sampai kan naik menyampah tau. Termasuk Nadia lah. Dia rasa macam ni menyampah lah aku. Bila tengok sikit-sikit nanti
Berjalan sana ada nampak tu, lepas tu pergi sana ada nampak ni, dekat sini ada tu. Ada je yang dia kata dia nampak pada mereka ni. Jadi macam Nadiah pun dia rasa macam agak rimas tau. Contohnya lah, masa mereka ni sedang rancak berbual, tengah syok berbual, engkau aku engkau apa semua, tengah gelak senyum semua kan. Jadi orang lain ni tengah seronok bercerita ni, tiba-tiba Najwa ni dia akan menyampuk tau. Lepas tu dia suruh mereka semua ni tutup telinga, jangan pandang sudut lain, jangan tengok dekat tempat-tempat lain. Macam tu, semua terdiam, tertumpu je kat dia. Tiba-tiba je semua macam fokus pada dia je. Sampai kan Nadiah ni dia rasa macam Najwa ni sentiasa nak jadi center of attention tau, dengan benda-benda yang dia cakap macam tu lah. Yang paling best sekali sebenarnya, tak ada benda-benda aneh pun yang berlaku pada mereka semua. Cuma cerita-cerita Najwa tu je yang buat mereka semua ni rasa takut dan mula berimajinasi macam-macam. Perkara tu dah jadi sangat teruk, sehingga kan ada salah seorang daripada housemate mereka ni, Husna, bukan nama sebenar. Husna ni dia dah jadi trauma tau, sebab terlalu takut. Sampai nak pergi tandas, nak kena berteman. Bila dah pergi tandas lepas maghrib ni pun dia dah mula rasa ketelutut, rasa takut. Asal gelap je dia takut. Asal gelap je dia dah rasa macam takut macam tu. Lepas tu bila dah pergi ke tandas pula, tak bagi tutup pintu penuh. Tuntut mesti kena buka suku pintu tandas macam tu. Lepas tu Nadiah dengan salah seorang rakan rumah dia ni, dia mula berbincang tau, macam mana nak bantu Husna ni supaya Husna yang penakut tu jadi berani. Jadi selepas berbincang, mereka dengan beberapa orang rakan yang lain pun buat keputusan untuk jumpa Najwa, nak bincang elok-elok, cakap lembut je, supaya Najwa ni tak cakap benda-benda yang macam tu depan Husna. Kesian lah kan, Husna sampai tidur sekatil dengan kawan dia, nak kena tidur berdua macam tu. Najwa dia terdiam pada awalnya. Dia mula-mula dia macam agak tak boleh terima, tapi lepas tu dia setuju. Lepas tu dia dah tak cakap dengan mereka semua ni, dengan Nadiah apa semua, tentang perkara-perkara yang menakutkan. Cumanya kan, kadang-kadang dia masih berkelakuan aneh. Contohlah, macam tiba-tiba berhenti berjalan, tengah berjalan kan, so tiba-tiba stop. Tiba-tiba dia tutup telinga dalam kereta, tiba-tiba dia pandang satu sudut rumah dia kan. Lepas tu dia berundur ke belakang macam tu. Lepas tu dia tiba-tiba je masuk dalam bilik dia, tengah sembang-sembang syok apa semua kan. Dia terdiam, lepas tu dia terus masuk dalam bilik dia. Lepas tu macam-macam lagi lah, kalau nak diceritakan memang tak habis. Jadi Husna ni, bila dia tengok perilaku Najwa ni, dia boleh agak bahawa Najwa memang ada nampak benda-benda macam tu, dan dia mula rasa takut semula. Apa yang membuatkan Nadiah dan rakan-rakan dia ni ingin masuk campur dengan perangai Najwa ni, bila mereka semua sama-sama pergi beraya dekat rumah salah seorang daripada rakan mereka ni. Masa tu Najwa memang dia ikut sekali. So masa beraya tu semuanya okey pada awalnya. Najwa dia tak banyak cakap tau. Tapi bila mereka dah balik macam tu, on the way dalam kereta kan, jadi Najwa cakap sebenarnya ada orang pernah mati dekat kawasan rumah tu dulu-dulu. Macam tu lah, sebelum rumah tu dibina. Najwa cakap dia ada nampak orang tu berdiri dekat luar tingkap dengan muka marah sebab tak dapat masuk. Jadi bila Nadiah dia dengar perkara tersebut, dia jadi marah tau. Sebab tak payahlah cakap benda macam tu dekat kawan-kawan, sebab rumah tu pun rumah kawan kita juga kan. Lepas tu Nadiah dia mula rasakan bahawa Najwa ni memang fake. Sebab roh orang mati mana boleh jadi hantu macam tu. Yang kelibat-kelibat ni selalunya jin je, syaitan, iblis, dia menyerupai tau. Jadi Nadiah dengan rakan-rakan yang lain pun mengajak Husna nak berbincang. Sebab sejujurnya mereka dah fed up tau dengan sikap Najwa ni, dengan perangai dia. Jadi mereka pun cuba yakinkan Husna bahawa makhluk halus tu tak akan kacau kita selagi kita mengamalkan surah-surah. Paling penting solat. Pada mulanya Husna dia agak susah nak menangani masalah takut dia tau. Tapi selepas
Nadia dia tegas mengatakan yang Najwa ni mungkin fake sebab dia cerita benda tu semata-mata untuk mendapatkan perhatian. Barulah kawan-kawan yang lain dirasa lega. Sebab selalunya Najwa akan bercerita atau buat benda aneh, terutamanya bila mereka ni semua ni fokus kepada orang yang lain. Sebab salah seorang housemate dia macam ketua lah, jadi mereka pun akan fokus pada housemate yang ketua tu lebih daripada meluangkan masa dengan Najwa. So Najwa dia rasa macam tersisih sebab populariti housemate ni dia akan buat macam-macam tau. Sampailah mereka semua ni akan fokus balik dekat dia. Lepas tu bila Najwa bercerita dan buat benda-benda aneh, mereka semua ni dah tak heran, dia buat dirt je. Lepas tu dia kata tak kisahlah pasal apa yang dia cakap apa semua, dia nak buat apa lantak lah. Jadi mereka pun dah kurang bercakap dengan Najwa, macam sejujurnya lah, seolah-olah macam pulaukan Najwa dari kumpulan mereka tau. Mungkin dia pun dirasa hal yang sama. Najwa ni dia rasa macam tersisih. Jadi Najwa pun mula tak bergaul dan bercampur dengan mereka semua ni. Tak lama lepas tu Najwa bagi tahu dia nak pindah rumah sewa. Dia nak duduk dengan kawan dia yang lain. So dia kata rumah ni banyak sangat perkara-perkara yang pelik, aneh dia banyak nampak kan. Sampai dia pun rasa macam terganggu untuk study. Macam tu lah. Sebelum dia pindah daripada rumah tu, dia sempat tau suruh mereka semua ni, dia bagi tahu pada Nadia dengan kawan-kawan Nadia ni supaya berhati-hati sebab dia dah tak ada kat situ. So mungkinlah benda-benda tu akan datang mengganggu mereka macam tu. Maknanya sekarang ni mereka ni kira bergantung kepada Najwa ke? Tak kan? Mereka ni dia bergantung kepada Allah, bukan kepada Najwa. So apa yang nak dirisaukan? Selepas je Najwa pindah daripada rumah tu, tak ada apa pun yang berlaku. Benda pelik pun memang tak berlaku. Hidup Nadia dan rakan-rakan dia ni seperti biasa, normal je. Sampai sekarang Nadia tak tahu sama ada Najwa ni dia bercakap benar ataupun hanya buat cerita. Tak ada cara untuk buktikan kesahihan cerita Najwa ni tahu. Cuma Nadia boleh katakan bahawasanya Allah hanya akan mengizinkan hamba-Nya untuk menempuhi sesuatu hanya jika mereka mampu menempuhi cabarannya. Dan nasihat pada Nadia, jangan terlalu terpengaruh atau terlalu taksub dengan rasa takut sehingga boleh membawa kepada khurafat. Dan jangan lupa siapa yang kita patut takut sebenarnya. Akak teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni dilalui oleh seorang pemuda yang dikenali sebagai Lan. Dia mengisahkan tentang kalau kita nak ambil tiba dia, jangan berlagak macam tu lah. Lan akui dahulu dia memang suka bercakap besar, berlagak. Tapi sekarang tak lagi. Semua tu berlaku akibat satu peristiwa yang Lan pernah alami pada awal tahun 2010. Lan dia masih ingat tau. Satu hari dia pergi melepak dekat sebuah kedai kopi yang terletak sebelah kampung dia. Malam tu macam biasalah rutin Lan. Dia akan naik sebuah motosikal dia untuk ke kedai tersebut. Lebih kurang dalam pukul 11 malam, suasana dekat kedai kopi Pak Kasim dia masih lagi riuh rendah. Semua pelanggan sedang begitu asyik menonton Gusti. Salah seorang daripada mereka ni termasuklah Lan sekali. Jadi Lan dia memang suka sangat join adventure sekali tau. Mereka ni terjerit-jerit melihat aksi jaguh kegemaran masing-masing yang masa tu memang sedang bertarung hingga muka berdarah-darah semua. Kalau korang tinggal dekat kampung, korang mesti boleh faham apa yang Lan lalui pada waktu tu. Memang best, korang memang syok. Dekat kedai kopi lah tempat penduduk-penduduk kampung ni berkumpul pada malam hari. Maklumlah, siang-siang hari mereka masing-masing sibuk bekerja. Macam tu lah. Apatah lagi kalau kedai-kedai kopi ni dia ada sediakan TV tau. Memang menjadi tumpuan lah.
semasa era tahun tersebut. Rancangan yang sering ditayangkan pula memang kegemaran kebanyakan penduduk kampung pada masa tu, iaitu Gusti. Oh, akak memang boleh imaginekan macam mana tau. Seperti yang akak dah bagi tahu tadi, kedai kopi Pak Kasim ni terletak di kampung sebelah dengan kampung Lan. Jarak antara kampung mereka ni hanya 1 kilometer je, dan dipisahkan oleh kebun getah, oleh belukar macam tu lah, semak samun gitu. Semasa Lan sedang leka menonton mereka semua, tiba-tiba dari jauh Lan dia ada nampak tau, ada seseorang yang sedang berlari ke arah kedai Pak Kasim. Bila lelaki tu mendekati mereka, barulah Lan tahu masa tu Jamil rupanya. Jamil dalam keadaan kelam kabut, dalam keadaan mengah sebab dah lari kan. So masa tu Jamil bagi tahu pada Pak Kasim, Pak Kasim, saya ternampak Pok, Pak Kasim tepuk, hantu. Nafas Jamil masa tu tercungap-cungap, muka dia pucat, dah ditepuk oleh Pak Kasim dekat bahu tu, barulah terkeluarnya hantu. Mendengar perkataan tu, Lan pun terus ketawakan Jamil. Kau ni Jamil, apalah kau ni? Lepas tu Lan dibagi tahu pada Pak Kasim tahu, Jamil tu memang macam tu Pak Kasim, penakut. Daun kayu pun dia sangka hantu. Tian telefon tak masalah apa pun, dia kata hantu galah. Sambil senyum tau, Lan bagi tahu pada Pak Kasim tentang perkara tersebut. Pak Kasim pun dia bertanyalah kepada Jamil, betul ke ni kamu terjumpa hantu Jamil? Jamil dia jawab bersungguh-sungguh. Dia kata, betul Pak Kasim, betul. Saya tak bohong Pak Kasim. Betul, memang saya nampak hantu. Hantu tu dia pakai serba putih Pak Kasim. Muka dia hodoh. Hantu tu berdiri betul-betul bawah sebatang pokok besar. Pak Kasim tahu kan pokok tu kan, dekat tepi sungai tu kan. Pak Kasim tahu kan jarak sungai yang dimaksudkan oleh Jamal tu kira-kira 100 meter je dari situ. Memanglah Pak Kasim tahu, tapi Pak Kasim tak nampak sebab malam kan. Bila Jamal bercakap je, Lan terus potong kata-kata Jamal. Lan dia mengejek kepada Jamal tau. Lan dia cakap macam ni, dia sambil tepuk meja ni, dah 30 tahun saya hidup, tak pernah sekali pun saya terjumpa dengan hantu. Mungkin Jamil ni sengaja mereka-reka cerita untuk takut-takutkan kita kan. Jamil, cubalah jadi jantan sikit. Kau ni daripada kecil sampailah ke tua, penakut. Ketawa Lan sambil berkata demikian macam tu lah. Walaupun cerita Jamil tu diperlekehkan oleh Lan, tapi Lan diperasan tau, ada pelanggan kedai Pak Kasim ni mula meraup wajah. Lepas tu mula dia macam meremang tengkuk macam tu, tak sedap duduk. Lepas tu tak kurang juga ada pelanggan ni, penduduk kampung situ yang dah mula angkat kaki, dia tinggalkan kedai Pak Kasim. Lan geleng kepala. Lan cakap lah pada Jamil, ni semua dia punya pasal, disebabkan cerita mengarut dia tu lah. Ramai yang rasa takut. Tu nampak, ramai yang dah balik kan. Lan masih ingat lagi masa tu, selepas beberapa orang pelanggan beredar, Lan dia duduk sambil habiskan air yang memang terisi atas meja. Mata Lan dia kembali tertumpu ke arah perlawanan Gusti yang dia khusyuk sangat tengok tadi. Jamil dia masih lagi bercerita kepada Pak Kasim, tapi Lan dia senyum sinis je. Dia abaikan segala apa yang si Jamil tu nak cerita. Lan tak, kalau nak cerita apa pun, aku nak tengok Gusti. Lebih kurang korang lepas tu pukul 12 malam, selepas rancangan Gusti tu tamat, Lan pun dia bayarlah makanan dia, dia bayar minuman dia. Dah makan kenalah bayar kan. So dia pun pergilah nak hidupkan enjin motor dia. Dia dah nak balik kat rumah masa tu. Dalam fikiran dia, dia masih lagi rasa lucu, masih lagi tergelak-tergelak, sambil-sambil tergelak, hei Jamil. Lan ni dia tak percaya sama ada kampung dia tu ada hantu. Dia memang tak percaya, tak ada masanya lah.
aku, seumur hidup aku tak pernah lah jumpa hantu. Tambah pula aku ni memang jenis kaki merayap malam. Sepanjang aku merayap malam ni, aku memang tak pernah jumpa hantu-hantu ni semua. Macam tu lah Lan dia berkata dengan diri dia sendiri. Dia tak pernah pun bertembung dengan apa-apa makhluk pun. Malam kejadian tu, keadaan sangat dingin. Bermula daripada situ, Lan dia menunggang motosikal dia seorang diri melintasi kawasan beluka, kawasan semak yang akak cakap tadi, yang memisahkan kampung dia tau. Dia nak balik ke rumah dia. Sewaktu memasuki simpang ke kampung dia, tiba-tiba pula motor dia ni rasa berat sangat. Lan pun apa lagi, dia pun memberhentikan motosikal dia. Lepas tu dia tengok belakang, dia tengok tak ada pula siapa-siapa kat atas motor dia kan. Jadi Lan apa lagi, dia teruskanlah perjalanan dia untuk balik ke rumah. Sebelum sampai je kat rumah, mengah kak, dahaga. Sebelum sampai dekat rumah, Lan ternampak tahu sekumpulan budak-budak kampung ni tengah melepak, tengah sembang-sembang semua kan. Lan pun dia mendekatilah budak-budak tu, hajat dia nak join sekali. Awal lagi pun nak balik, tapi baru je dia nak menongkat motosikal dia, korang bayangkan budak-budak tu terus lari. Lepas tu menjerit, "Hantu! Hantu!" Lan dia rasa hairan. Peliknya aku nak datang lepak, hantu kejadahnya. Apa hal pula budak-budak ni? Diorang ejek aku ke hantu? Ada rupa hantu ke aku? Lan pun apa lagi, dah budak-budak tu dah memang lari, dia pun tinggalkanlah tempat tu. Lepas tu dia nak balik ke rumah dia. Selamatlah dia pada malam tu balik ke rumah. Esoknya pula Lan terpaksa bekerja lebih masa. Kerja sebagai penyelia kain kilang memang sangat memenatkan. Jadual kerja Lan ni tak tentu masa. Dalam masa yang sama, fikiran Lan ni masih lagi teringat kisah semalam, apa yang berlaku. Dia rasa pelik juga kan, asal lah budak-budak tu nak lari. Bila tengok dia dah ada buat apa pun, tak ada buat apa pun. Tengah asyik fikirkan perkara tersebut, tiba-tiba Lan ni ditegur oleh salah seorang daripada kawan dia. "Lan, betul ke apa aku dengar? Aku dengar budak-budak kata dia nampak ada hantu duduk kat belakang motosikal kau semalam. Betul ke ni?" Lan pun ketawa terbahak-bahak. Ketawalah dia pula dah. Lah, patutlah budak-budak tu lari semalam. Rupanya ternampak hantu, kata Lan. Semua tu mengarut lah. Aku tak nampak apa-apa pun. Aku yang memang ada kat dia orang tak nampak apa-apa. Macam mana lah dia orang boleh nampak? Kau jangan percaya lah cakap budak-budak tu. Dia orang tu membohong je, sambung Lan tau. Sambil ketawa je, Lan tinggalkan kawan dia tu. Selesai kerja pukul 2 pagi. Lan pun dia nak balik lah ke rumah dia kan. So dia memang balik sendirian. Masa Lan bawa motor dia tu nak on the way balik rumah kan, masa tu tak tahulah kenapa korang, dia rasa badan ini macam penat sangat. Dah lah masa tu terasa macam hangat. Dalam fikiran dia terlintas lah, bestnya kalau aku balik rumah penat-penat macam ni, ada pula isteri yang menanti dekat rumah. Alangkah bahagianya hati ini. Detik hati Lan masa tu tau. Tapi semua tu mustahil. Walaupun umur Lan dah mencecah 30-an, tetapi dia masih lagi belum berumah tangga. Macam tu lah. Sampai di persimpangan masuk ke kampung, Lan ternampak tau, ada seorang gadis sedang duduk seorang diri dekat tempat menunggu bas. Tanpa berfikir panjang, Lan pun apa lagi, teruslah dia berhentikan motor dia betul-betul dekat depan gadis tu tau. Timbullah pula rasa kesian dalam hati Lan ni bila dia tengok gadis tu kesorangan dalam gelap gelita macam tu kan, macam tak sampai hati tau. Lan pun pergilah dekat dengan gadis tu. Dia tengok wajah gadis tu dekat-dekat, memang cantik korang, cun, memang cun. Bau gadis tu pula memang wangi sangat. Sebelum ni Lan tak pernah pun tengok gadis secantik tu dekat kampung dia.
Tunggu siapa tu, dek? Gitu. Lan dia mulakan bicara dia tahu, nak mengayat tahu. Gadis tu dia diam je. Cuma mulut je macam mengukir senyuman lah, yang sungguh manis lah pada Lan. Memang terdetik di hati Lan ni, aku sudah jatuh cinta pada gadis tu. Macam tu lah. Hati Lan ni dah berbunga-bunga bila tengok gadis ni memang cantik korang. Dia pun mengajukan soalan yang kedua, tapi sama juga, tak ada jawapan. Bau gadis tu yang Lan tahu memang sangat menggoda, membuatkan Lan ni dia hilang pedoman tahu. Dia tak nak fikir yang lain dah. Lan dia beranikan diri dia. Dia pegang tahu tangan gadis tu. Gadis tu tersipu-sipu malu, macam tak marah pun dengan apa yang Lan buat tau. Dia tak marah pun. Lan pegang tangan dia. Dia okey je. Dah tengok respon gadis tu, Lan pun apa lagi, dah macam malu tapi mahu kan. Lan pun, dia pun segeralah ajak gadis tu balik ke rumah dia. Gadis tu on je, okey. Niat Lan pada malunya. Okey. Niat Lan pada mulanya memang kesian, tapi dah bertukar jadi niat yang tak baik tau. Maklumlah, dekat sekitar kampung dia memang ada je gadis-gadis yang boleh diajak berunding. Pula Lan ni dia jenis pantang nampak. Dia rasa ada can, memang dia jalan, dia cuba juga mengayat. Tapi masa Lan cuba menghidupkan enjin motosikal, tiba-tiba je gadis idaman dia tu hilang dari pandangan. Manalah gadis cun tu, pergi mana pula dia? Lan tercari-cari tau. Mana dak manis ni? Mana budak manis ni? Lepas tu tiba-tiba kan muncul satu lembaga tau, lembaga putih, menyerupai seorang perempuan, tapi bukan gadis lah, dekat belakang dia. Serentak dengan tu, Lan dia ada bau tau, bau kapur barus yang biasa digunakan masa nak mandikan mayat. Lan memang cukup peka dengan bau kapur barus tau. Dia memang cukup sensitif dengan bau tersebut. Sebaik je Lan berpaling ke belakang, mak kau. Lan terkejut bila dia tengok ada satu makhluk memang hodoh korang. Digambarkan memang hodoh. Muka makhluk tu menggerutu, kulit dia terbakar, ada darah meleleh-leleh keluar daripada mulut makhluk tu. Lan tergamam, terkejut. Tambah menggerunkan apabila Lan ni dia melihat makhluk tu bergerak makin menghampiri dia tau. Tanpa berlengah lagi, Lan pun segeralah dia lompat atas motor dia. Lepas tu dia pacutkan motor dia sampailah kat rumah. Bila sampai kat rumah, dia terus campakkan motosikal dia, lantak kau lah. Kau nak jadi apa, terbalik tonggang kau tak kisahlah. Lepas tu Lan pun dia berlari, dia ketuk pintu rumah dia. Dum, dum, dum. Bagai nak pecah pintu rumah dia kerjakan masa tu tau. Dah takut punya pasal kan. Itulah belagak lagi. Ibu dia ni pun dah bangun daripada tidur kan, dah pukul berapa, terpinga-pinga. Dia tengok Lan ni tercungap-cungap dah, kenapa pula. Lan ni pula terus je masuk ke dalam rumah tanpa berlengah-lengah lagi. Lan masuk dalam rumah tu, lepas tu dia kunci pintu rumah. Lepas tu ibu dia ni rasa macam pelik lah. Kalau korang pun korang akan rasa pelik tau. Lepas tu korang akan tanya lah, macam-macam soalan korang akan tanya, kenapa, apa dah jadi, apa semua kan. Tapi macam-macam soalan yang diajukan oleh ibu dia ni, satu soalan pun Lan memang tak jawab. Dah terketar-ketar masa tu, dah tak tahu nak fikir apa. Dia terus berlari masuk ke dalam bilik, lepas tu kunci pintu bilik. Apa yang lebih menakutkan kepada Lan, bila dia buka lampu bilik, dia ternampak satu jelmaan putih berdiri betul-betul dekat luar tingkap dia. Akak ni memang rakam betul-betul kat tingkap tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lan dia pun melaungkan Allahu Akbar tu berulang-ulang kali. Lepas tu dia melompat ke atas katil. Lepas tu masa dia dalam keadaan kecemas tu, ibu Lan mengetuk pintu bilik Lan dan memanggil Lan ni berulang-ulang kali tau. Dia ketuk-ketuk. Mana tak risau ibu mana yang tak rusing kan. Tiba-tiba pula macam tu. Tak apa-apa, tak kena ada buat salah apa kan. So ibu dia panggil lah, Lan, buka pintu ni Lan. Lan, buka pintu ni, ibu cakap. Lan dengar cakap ibu ni. Lan, kamu ni kenapa Lan? Kamu nampak cemas. Apa yang dah berlaku ni Lan? Cuba bagi tahu kat ibu. Tapi Lan dia tak jawab.
Dia diam, tak jawab apa pun. Dia tak nak ibu dia tahu apa yang terjadi tau. Lan sebaliknya, dia tutup muka dia dengan selimut. Dia ambil selimut, dia tutup muka dia dengan selimut. Badan dia memang masa tu memang menggigil-gigil korang. Dia memang betul-betul takut. 5 minit lepas tu, Lan dia terdengar macam ada satu cakaran tau berada dekat dinding rumah dia. Macam cakaran tu sengaja tau mencakarkan pada dinding rumah dia tau. Jadi dia bertambah-tambah macam trauma, bertambah-tambah dengan takut. Tak lama kemudian pula, tiba-tiba bau kapur barus tu kembali menerjah ke dalam hidung Lan. Bau tu memang kuat korang. Terasa macam dekat sangat dengan Lan, seperti berada di sebelah dia je. Lan bertambah-tambah takut. Dia tekuk telinga dia dengan bantal. Lepas tu dia pejamkan mata dia rapat-rapat. Dia tak nak fikir. Tak nak fikir apa pun. Dia tak tahu apa yang aku nak buat ya. Aku nak buat apa ni? Dada dia bagaikan nak meletup masa tu tau. Tuk tak. Dah terlampau takut dah ni. Dah terlampau menggigil ni. Untuk mengelak daripada dia tengok kepada perkara-perkara ataupun makhluk-makhluk menakutkan macam tu, jelmaan macam tu, Lan pun dia terus pejamkan mata dia. Dia tak sanggup dah nak tengok makhluk hodoh tu buat kali kedua tau. Sambil tu mulut Lan tu kumat kamik membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dia ingat, yang dia hafal. Macam tu. Lama selepas tu, bau tu sedikit demi sedikit lah dia menghilang tau. Tapi Lan tetap memejamkan mata dia. Dia lepas tu menghelakan nafas lega tau. Dia lega sangat sebab malam tu, itulah kali pertama dia rasakan perasaan berdebar, meremang semua. Itulah first time dia memang dikejutkan dengan benda yang menakutkan macam tu. Sampai nak membawa sampai ke pagi ni, Lan memang terus membaca ayat suci Al-Quran. Dia istighfar, dia berzikir. Terkumat kamik dia masa tu, Alhamdulillah, akhirnya sampailah ke waktu pagi. Esoknya badan Lan ni panas. Of course lah, dia memang dah demam, dah pening kepala semua kan. Lepas tu boleh dikatakan 3 hari jugalah dia demam. Lan kini fobia. Dia fobia nak keluar pada waktu malam. Bila waktu malam je, hati dia pun duk. Dia dah jarang tau. Jarang sangat melepak dekat warung Pak Kasim. Perkara yang berlaku tu memang menjadi tanda tanya lah kepada kaki-kaki lepak. Maksudnya penduduk kampung yang melepak kat warung Pak Kasim tau. Mereka tertanya-tanya, ke mana pula budak Lan ni? Kenapalah jarang-jarang datang? Macam tu, banyak-banyak soalan lah. Macam tu lah kan. Tapi mereka ni tak tahu apa punca sebenarnya. Lan ni tak pernah pun ceritakan kepada sesiapa pun, termasuklah keluarga dia sendiri. Sekarang kalau orang bercerita je pasal hantu, Lan dia diam je, tak cakap banyak. Dia dah tak ada dah nak cakap besar ke, nak belagak ke, nak kata takut nanti jatuh pula ego dia kan. Gitu. Satu lagi kan, takut pula dia fikirkan kalau dia terlampau takut, hakikatnya mungkin dia akan jatuh kepada syirik tau. Sebab menurut kata Lan, kita hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukannya kepada syaitan dan jin. Memang pengalaman tu dah mengajar Lan erti hidup yang sebenar. Dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang dia boleh menghadapi situasi yang seakan macam tu tau. Sebab dia rasa lebih kuat, dia rasa lebih ada pendinding lah, macam tu lah kan. Orang kata lebih yakin, sebab dia dah memang tanamkan dalam diri dia bahawasanya takut kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau setakat kita tengok something tu kita seberdegbar, rasa macam takut-takut sikit tu, itu wallahu alam lah. Tapi sebenar-benarnya takut tu ditekankan juga hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Hakikat yang Lan ingin nyatakan kat sini, setiap perkara yang berlaku memang ada rahmat dia tahu. Selepas kejadian tu, Lan dah jarang keluar malam. Kalau keluar pun lebih kurang pukul 9 dia dah balik. Lebih baik dia tak keluar, dia rehat. Lepas tu kan dia dah bertaubat. Ini juga penting. Sebab Lan ni awalnya dulu kan dia cerita dia suka angkut anak-anak gadis orang kat tepi jalan kan. Tapi lepas pengalaman ni, Lan memang dah tak angkut dah anak-anak gadis orang yang dekat tepi
tepi jalan ke apa semua, malah Lan dia akan lebih menasihatkan mereka supaya balik duduk dekat rumah, tak payahlah berpelesiran malam-malam macam tu. Pengalaman seram ni betul-betul dah bagi pengajaran pada Lan, dah bagi petunjuk pada Lan. Alhamdulillah, semoga pengajaran ni kita sama-sama ambil tau. Kita jadikan sebagai satu iktibar untuk kita semua juga. Macam tu lah. Cerita dah habis. Untuk pengajaran kepada kita semua pada hari ini, kita perlu ingat bahawasanya takut kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita boleh mendengar kepada kisah-kisah seram, tapi kita jangan terlalu taksub sehingga membawa kita kepada terlalu takut. Akak cuba untuk fahamkan kepada kita semua. Okey, apa yang baik sama-sama kita ambil, jadikan sebagai pengajaran. Apa yang buruk sama-samalah kita ambil, jadikan sebagai sempadan. Kita jangan ikut apa yang tak elok. Sekian saja dari akak. Kalau ada salah dan silap, akak mohon maaf dan akak ucapkan jutaan terima kasih kerana mendengar sampai habis. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa subscribe. Bye.